Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam Bersama dengan Cik Yat dan juga Cik Bon. dalam malam chill-chill. Okey. Apa khabar anda semua? Kami doakan anda semua sihat walafiat hendaknya. Okey. So kita bersiaran kembali dalam malam chill-chill dengan isu yang berlainan hari ni. So hari-hari sebelum ni asyik kita cerita pasal permasalahan rumah. Di dalam rumah. Di dalam rumah. So hari ni kita punya perbincangan isu tu agak berbeza sedikit. Dia lebih pada informasi malam ni. Okey, ataupun a bit technical sikit. Iaitu malam ni dia berkisar berkenaan dengan pembiayaan kepada nak buat rumah tu. So tajuk pada malam ni adalah 5 perkara yang wajib tahu kenapa loan LPPSA tak dapat penuh. Ini kepada dos yang kaki tangan kerajaan. So kalau anda adalah kaki tangan kerajaan, anda kena join sebenarnya live bersama dengan kami. And kalau kata ada rakan-rakan anda adalah kaki tangan kerajaan, anda sharekan perkongsian ini supaya rakan-rakan anda juga dapat sebenarnya manfaat daripada perkongsian kami pada malam ini. So perkongsian malam ni kami nak padatkan, kami nak bagi 5 perkara yang wajib anda tahu berkenaan kenapa pinjaman LPPSA tak dapat penuh. Okey. Tapi sebelum kita proceed, kepada tajuk kepada malam ini, so kita just nak maklumkan, sebenarnya untuk flash sale 99, kita punya flash sale 99 wakil sebenarnya kita tinggal berbaki satu saja kekosongan. Kami mencari seorang lagi wakil tunggal. Kami mencari sebenarnya kepada wakil yang terakhir untuk kota kita. So siapa cepat dia dapat, so kena cepat-cepat sebenarnya. And kalau kata tak ada maknanya anda kata tak apalah, nanti mesti diorang 10-10 bagi benda yang sama je. Jangan harap ya. So kalau kata anda nak menjadi salah seorang yang kami, Farhabina akan bantu anda daripada segi bina rumah impian anda, desainkan rumah impian anda. So kena grabkan cepat-cepat, di mana anda just klik saja link di bawah. Kita rasa kita ada masalah. Masalah apa? Masalah tim kita. Okey. Mungkin sebab bercuti gamaknya. Okey, tapi tak apa. Tapi hari ni pun kita, walaupun bercuti, tapi kami masih lagi mendesainkan kediaman untuk untuk those yang join promosi flash sale ni. Baru saja kejap tadi kita baru saja bagikan floor plan untuk Dr. Ehsan. Keluasan dia masya-Allah 7,000 lebih 7,000 lebih. Ish 7,000 lebih tercampur dengan swimming pool dia ke tak? Tak masuk dengan swimming pool, tak termasuk dengan barbecue area. Hanya rumah sahaja dengan porch tu, itu dia punya keluasannya 7,058 ke 7,038, macam itulah. Ini rumah ke resort tak tahulah. Okey. Tapi tak apa, itu baru first time kita bagi dan mungkin ada revision sebab kami letakkan condition untuk flash sale ni. Kami buatkan floor plan revise sampai lebam. You nak tukar banyak kali pun tak apa. Janji bila dapat tu, bila bina rumah tu, rumah dah siap tu, betul-betul kita kata okey, inilah yang aku nak, bukan inilah yang kontraktor nak rumah aku buat macam tu. Okey. So tak apa, biar kita buat rumah tu cita rasa kita. Okey. So apa-apa pun sembari itu juga kami nak jemput anda untuk join grup Telegram kami di Bina Pelan Impian. Kami masukkan banyak info kita banyak info bergambar pun kami masukkan dekat situ juga. Selain daripada itu juga kami masukkan design. Kami masukkan notification berdasarkan notification bila mana kami buatkan sesi live. Dan selain daripada itu juga dekat dalam fanpage Farhabina ada grup nak rumah impian, ada 30,000 lebih individu dekat dalam tu. Look forward untuk bina rumah ataupun minat bina rumah semua macam tu, kami prioritisekan grup ni, di mana nanti kalau kata ada apa-apa kami prioritisekan grup ni. So anda boleh join juga grup ni. Dan bagi anda yang sukakan perkongsian secara video, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami.
Farhabina lah. Kalau rumah yang nak buat tu tapi LPPSA loan separuh je boleh ke? So malam ni sebenarnya kami nak memberitahu sebenarnya. So sebelum kita menjawab soalan daripada Kembara Amal, so sebenarnya kita akan bercerita dulu, kita akan buat perkongsian dulu berkenaan 5 perkara yang wajib tahu kenapa loan LPPSA tak dapat penuh. So at least daripada situ nanti mungkin InsyaAllah nanti kita akan elaboratekan jawapan tu. Daripada soalan yang diberikan oleh Kembara Amal sebenarnya. Alright. Okay. So kita go kepada kita punya isu dia. Isu dia selalunya apa yang berlaku adalah dia dalam keadaan kalau kata kita nak buat permohonan LPPSA ni, isunya adalah bila kita dah ada perancangan. Lagipun bila kita buat submission untuk LPPSA tu, dia dalam keadaan apa tau? Dalam keadaan kita dah buat keluar duit, buat plan lah pun dengan pelukis plan dan juga arkitek. Kita dah keluarkan duit, certain duit. Ada kalau macam di Selangor mungkin dia punya price dia mungkin nak sampai 20 ke 30 ribu. Lepas tu kalau kata anda di sebelah-sebelah Melaka ke atau Selatan Negeri Sembilan pun sama juga. Negeri Sembilan pun 20 ribu lebih kurang macam tu. Johor Bahru sama. So maknanya kita dah keluarkan duit lah. Maksudnya kita dah keluarkan duit, lepas tu kita dah bayar juga duit kepada lawyer untuk kita nak buat concession agreement. And bila kita kata kita buat submission, dan lebih penting kita ada tanah. Sebab kalau tak ada tanah dan tanah tu kita meet requirement, maksudnya tanah tu kosong, tak ada pembinaan dekat dalam tu, maksudnya kita dah buat keluar duit dan kita dah spend dah untuk benda-benda tu. And bila kata kita buat submission tu, tiba-tiba ada wang beza. So bila ada wang beza, kadang-kadang kalau kata wang beza tu 10-20 ribu mungkin kita boleh cover. Betul. Tapi kalau kata wang beza tu sampai 50-60 ribu, dia agak sesak lah juga sebenarnya untuk kita nak mencari, nak top upkan duit daripada wang beza yang dinilaikan. Sebenarnya dalam kata pinjaman LPPSA ni, dia punya penilaian tu adalah daripada Jabatan Penilaian sebenarnya. So LPPSA dia akan depending daripada apa yang dinilaikan daripada Jabatan Penilaian, dan daripada situlah barulah LPPSA akan tengok kelayakan kita. Sama ada kelayakan kita tu lepas tak dengan penilaian daripada Jabatan Penilaian tu. Okay, so kalau kata kita stuck dengan masalah wang beza yang tinggi ni, kalau kita nak revise balik plan tu, kita kata okay, maybe saya buat kecil sikit pun tak boleh, sebab plan tu pun kita dah pergi submit dekat majlis, dah lulus dah. Nanti binaan mesti mengikut kepada yang tu. Sebab akhir sekali nanti bila kata untuk kita banner rumah, akhir sekali nanti dia akan diwajibkan sebenarnya kita kena ada CCC, sijil kelengkapan kesiapan kerja tu. So kalau kata kita tak mengikut kepada plan yang asal tu, kita tak ikut, so maknanya CCC tu payahlah untuk dikeluarkan, and dia akan menjadi problem apa dia? Dia akan jadi problem adalah pada pembayaran yang akhir nanti. Okay, tapi kalau kata kita dah predict siap-siap, mungkin relate kepada soalan soalan Kembara Amal, kita dah predict siap-siap akan ada wang beza. Okey, tak ada masalah, kita dah standby, maybe kita dah ada alternatif lain. Tapi kalau kata tak tahu ni, tak standby, tiba-tiba submit, lepas tu nak pula lulus tak penuh, nak kena standby wang beza puluhan ribu, memang senak. So sepatutnya malam ni sebenarnya kami nak bagi idea kepada anda. Sebab apa tahu? Sebab apa kami bangkitkan isu ni sebenarnya? Sebab ada juga daripada klien-klien kami menghadapi benda yang sama yang macam ni. So that's why lah sebenarnya kami terpanggil sebenarnya untuk sebenarnya nak berkongsi sebenarnya pada tajuk yang berkenaan dengan loan LPPSA ni. Okey, dan selain pada tu juga kita nak bagi tahu sebab apa? Sebab sekarang ni kan cost material tu naik mencanak-canak. So kita takut nanti you all tak prepare dekat situ. Okey. So kita go kepada poin yang pertama. Poin yang pertama ni sebab apa loan tu tak lulus 100% lah kan. Betul. Kenapa loan yang kita apply dia tak diluluskan 100%? Yang pertama adalah sebab bukan sikit info sebab kalau kata pinjaman bank swasta memang dah tahu dah memang tak dapat 100%. Tapi kalau kata
LPPHA, dia memang dia boleh bagi 100% kalau kata pinjaman pertama. Jadi kes dia timbul bila tak dapat 100%. Okey. Sebab apa? Poin nombor 1 adalah boleh. Boleh. Poin yang nombor 1. Okey, shoot Shoot. Okey. Poin nombor 1, sebab apa pinjaman tu tak lulus 100%? Sebab BQ ataupun dalam bahasa Jerman dia bill of quantity ataupun sebut harga yang tak masuk akal. Yelah kita nak markup banyak-banyak kan. Yelah kita Betul. kata sebab saya nak ada duit lebihan. Nanti bila nak masuk rumah nanti kita nak masuk macam-macam. Kita nak masuk perabot lah. Kita nak masuk tu lah, nak masuk ni lah. Jadi kita nak masuk sumbat ke dalam tu semua. Ataupun dia lebih lagi kreatif. Masa dia nak buat pinjaman tu dia dah fikir, dia kata apa tau. Aku markup tinggi-tinggi, aku ambil pinjaman tu, aku nak settle sekarang ni. Loan personal loan aku, loan kereta aku. Dia dah fikir macam tu. Dia dah over kreatif. Tapi masalahnya bila kata kita buat permohonan loan tu, kalau kata LPPHA sahaja yang meluluskan tu tak ada masalah. Tapi dia ada pihak yang ketiga sebenarnya yang diminta, yang menilai sebenarnya daripada permohonan yang kita buat. So yang akan menilai tu adalah jabatan penilaian sebenarnya. So jabatan penilaian ni bila dia kata dia buat pengiraan tu, dia adalah berdasarkan daripada pelan yang diluluskan oleh majlis. Kalau pelan tu, kalau kata kita purposely lukis bagi besar-besar, kita pergi bagi dekat JPPH, lepas tu kita bagi sebut harga yang kita markup tinggi-tinggi tu, dia tengok oh ni besar betul, sebut harga pun okey ngam. Boleh lah lepas. Tapi JPPH tu pun dia pun pandai juga, dia nak yang diluluskan oleh majlis. Dia tak mau yang dummy punya, yang you tiup bagi besar punya tak mau. So that's why lah sebenarnya bila kita buat submission tu, kita tak dapat sebenarnya. Kita tak dapat kepada loan yang penuh. Okay. So ingat kita tak boleh orang kata apa, ambil jalan mudah di mana kita upkan sebut harga tu dengan dalam mana kita berfikir, kita kata okey, ini kelayakan aku, duit aku yang nak bayar aku, asalkan aku ada kelayakan, aku boleh ambil duit tu. Tak boleh, dia tak boleh macam tu sebab jabatan penilaian akan tengok, first dia akan buka pelan yang dah diluluskan oleh majlis. Lepas tu dia ambil pula sebut harga yang kontraktor buatkan tu, and then dia akan nilai satu persatu. Nak pula nanti owner kata kat kontraktor, markup tinggi-tinggi. Kontraktor tu pula dia pergi masukkan item yang totally tak ada dekat dalam pelan tu. Dia masukkan point elektrik ke contoh, berlambak-lambak dekat dalam tu, kecil bilik sikit je pun, lepas tu dia masukkan berlungguk-lungguk macam tu. Ataupun contoh apa lagi kalau kata nak tambah dekat mana piling contoh, tambah melampau-lampau. Okey, itu contoh lah okey. So lepas poin nombor 1. Lagi satu, poin nombor 1 ni daripada BQ yang agak yang tak masuk akal ni kan. Kadang-kadang jabatan penilaian ni bila dia tengok, kadang-kadang dia macam kami kadang-kadang jabatan penilaian tu dia datang. Dia call, dia minta kontraktor untuk datang untuk explain sebenarnya. Kalau dia kata BQ tu macam unreasonable. So macam kami, yang ini pada bukan rumah baru, yang ini adalah pada rumah renovation sebenarnya. Kalau kata rumah renovation, sometimes rumah renovation kita bila jabatan penilaian tu minta kontraktor untuk datang, so bila kita datang kita explain sebenarnya why harga tu tinggi. So kalau kata rumah tu daripada setingkat naik 2 tingkat, so that's why lah kadang-kadang harga tu lebih tinggi daripada penilaian diorang. So kadang-kadang dia pun akan ada dia punya judgement dia daripada penilaian yang dia buat. Dia bukan berdasarkan hanya kepada keluasan tambahan tu sahaja. Dia kena kadang-kadang jabatan penilaian ni dia akan fikir juga daripada kalau kata naik 2 tingkat mungkin dekat bawah tu kena repair. So that's why
dia akan juga masukkan dekat dalam dalam pengiraan dia tu. Tapi kalau kata kita letak yang macam melampau-lampau, kalau kata kita letak melampau-lampau, sebab Jabatan Penilaian ni dia suka tengok apa tahu, dia suka tengok nilai harga tu daripada Shopee, daripada Lazada. Itu adalah pengalaman kami sebenarnya. Tapi bila kita kalau kata tu kontraktor tu dapat menerangkan dengan betul, so tak ada masalah. Tapi kalau kata kita paksa kontraktor tu untuk letak melampau-lampau, selalunya dia akan cut off, dia akan cut. So that's why kadang-kadang kita punya loan tu kita takkan dapat penuh. Pasal malam Encik Yap macam tergagap-gagap ni. Okey, dia implikasi dia akan pergi kepada wang beza. Kita ada terangkan wang beza ke dekat dalam ni? Tak ada. Tak ada. Okay. Baru tadi kita ada sebut. Boleh cerita, kena cerita sikit lah Okey, apakah itu wang beza Wang beza macam ni. Contoh, anda nak buat rumah, anda submit loan, kelayakan anda tinggi. Tak kisah kelayakan anda tinggi, memang tinggi betul. And then anda nak buat rumah, contoh buat plan semua macam tu, lepas tu buat sebut harga, submit dekat APP, dekat Jabatan Penilaian 400,000. Lepas tu Jabatan Penilaian macam biasa dia akan buka plan yang diluluskan oleh majlis dan juga dia buka sebut harga daripada kontraktor dan baca satu-satu. Ada dia potong sikit, dia kata yang ni tak masuk akal ke apa, yang ni dia tak okey ke apa ke, terlebih ke kod ke apa ke. Lepas tu dia kata okey, saya boleh luluskan tapi saya akan luluskan 350,000 sahaja. Okey, jadi dia ada perbezaan sebanyak 50,000. Perbezaan 50,000 itu dia membawa anggapan bahawa tuan rumah akan top up. Macam mana owner nak top up adalah dengan owner masukkan duit tersebut terlebih dahulu ke dalam akaun lawyer. Jadi kalau kata owner tak masukkan wang beza 50,000 tu ke dalam akaun lawyer tidak dibenarkan untuk keluarkan surat mula kerja. Betul. Okey, itu adalah ringkasan lah wang beza macam mana. So that's why macam kita cakap awal-awal tadi, kalau kita tak prepare, kalau kata kita dah prepare dah, kita kata okey mungkin ada wang beza roughly dalam berapa 50,000, saya standby, maybe wife pun nak bawa keluar KWSP, tak ada hal punya lah. Okey, so, itu yang wang beza lah. Okey, boleh shoot pergi nombor 2 pula kuat Boleh. So kita go kepada poin yang nombor 2. Poin yang nombor 2, kenapa sebenarnya loan kita tu tak dapat penuh adalah disebabkan oleh komitmen yang tinggi. Sometimes kadang-kadang kalau kita submit loan tu kita perlu check sebenarnya komitmen kita tu pada slip gaji kita sahaja. Dia kalau kata kita dekat bank luar ke atau kita buat personal kita ke yang tak melalui dalam kita punya slip gaji tu, dia tak dinilaikan sebenarnya. Dia hanya menilaikan komitmen yang berdasarkan daripada slip gaji yang tiap-tiap bulan yang anda dapat tu. Yang itu sahaja sebenarnya. Tapi selalunya diorang macam kalau kata kita bila kita dapat slip gaji daripada klien kami, kadang-kadang daripada ada orang minta kami untuk check apa semua. Masalahnya adalah kelayakannya memang tinggi. Betul. Tapi komitmennya terlalu tinggi. Dia basic. Basic dia tinggi, basic gaji dia tinggi. Ribu-ribu, gaji bulanan dia ribu-ribu, allowance campur itu ini banyak ribu lah. Dekat belah kiri banyak ribu. Lepas tu bila tengok dekat belah kanan pemotongan tu. Pemotongan tu kadang-kadang dia punya angkasa dia ada angkasa 1, angkasa 2, maknanya 2 kali pinjam macam tu. So yang menyebabkan dia punya balance tu. Dia punya balance tu kadang-kadang tinggal 1,000 lebih, 1,200. Tapi nak buat rumah lebih kurang harga dalam 350,000. So that's why lah sebenarnya dia tak dapat penuh sebenarnya. Dia masih lagi layak untuk buat pinjaman tapi dia tak layak untuk dapat penuh. Betul. Disebabkan oleh komitmen yang tinggi. Walaupun dia tak pernah sebelum ni buat pinjaman perumahan mana-mana pun. Benda tu kena check lebih awal waktu masa dalam pemikiran awal nak buat rumah. Benda tu kena check awal. Kita takut nanti you all dah buang duit sebab nanti dah buat plan dengan pelukis plan, dengan arkitek, lepas tu submit majlis, tunggu pula berbulan-bulan nak tunggu benda tu lulus. Lepas tu dah bayar kat lawyer pula untuk buat orang kata apa, kontrak. Lepas tu submit dekat FPPSA tak lepas penuh. Tak lepas penuh. So kalau
kalau anda tak tahu sebenarnya bagaimana nak check, kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya bagaimana nak check. Kadang-kadang kita minta kerani di tempat kerja kita untuk check. Lepas tu kadang-kadang dia ambil masa yang lama untuk check. Tapi sebenarnya kita boleh check sendiri sebenarnya. Kita terus dia boleh check. Di mana kita boleh check adalah di laman web LPPSA itu sendiri. Dia ada kalkulator yang sebenarnya membantu anda untuk mengira sebenarnya sama ada anda punya permohonan tu kelayakan dia sampai berapa je maksimum dia. Daripada situ sebenarnya kita dah boleh tahu dah maksimum kelayakan kita berapa. Tapi kalau kata dia punya maksimum dia terlalu sedikit macam tu, anda kena settlekan dulu yang angkasa-angkasa tu dulu. So daripada situ nanti kelayakan tu akan naik balik. Dan tapi pengiraan dia pun dia tricky juga. Dia buat daripada pendapatan, daripada potongan tu tak semua yang dia ambil kira. Kena tengok pemotongan dia tu. Kalau kata pemotongan yang dianggap simpanan, kalau contohnya macam tabung haji, lepas tu kalau kita simpan lagi ASB, itu tak dikira. Kalau kita simpan kat LHDN? Dekat LHDN dia potong. Kalau dia tulis macam PCB apa semua kan, itu masih lagi dipotong. Tapi kalau, sebab itu adalah komitmen setiap bulan. Tapi kalau kata pinjaman, benda tu duit tu kita ada, tinggal dia potong, dia masuk dalam SB ataupun dia masuk dalam tabung haji. Itu beza dia. Tapi kalau kata benda tu adalah pemotongan terus, contohnya daripada kita punya LHDN kita, mana kita ada potongan jadual bercukai tu kan, cukai, jadual bercukai. Dengan lagi satu pemotongan daripada angkasa tu sendiri, yang itu akan dipotong sebenarnya. Betul. Okay. So kita laju sikit sebab kita dah 21 minit dah. Okay. So kita go kepada poin yang nombor 3. Poin yang nombor 3 ni, yang ini selalunya kita selalu highlight lah dekat kita punya klien kita. Kalau kata dia nak mohon untuk buat dia punya permohonan perumahan dia, and dia punya kelayakan dia tu kan dah maksimum dah. Okey, ataupun kita dah tolong kira kita dah tolong kira sebab kita dah tolong kira. So maknanya dia nak buat permohonan dia tu, rumah dia tu dah hampir kepada maksimum sebenarnya. So selalunya kita akan advisekan kepada klien, kita kata selagi mana dia tak meluluskan kita punya kelayakan kita tu, pinjaman kita tu, jangan buat mana-mana pinjaman. Kelulusan pinjaman peribadi. Kelulusan dia macam mana tahu? Kelulusan dia LPPSA akan hantar email. So kalau kata dia dah lulus kan, dia akan beritahu amount dia berapa. So daripada amount tu kalau kita check amount dia punya kos binaan dia berapa, lepas kita punya lepas tu kita akan accept. Lepas tu nanti dia punya penerimaan tu, persetujuan tu, dia punya email dia akan hantar kepada lawyer untuk print, untuk kepada dokumen-dokumen yang seterusnya. So sementara nak tunggu dia lulus tu, janganlah buat apa-apa pinjaman peribadi langsung. Kita takut hari ni kita check, hari ni kita bantu klien untuk check, okay, you layak untuk buat rumah 500,000. Lepas tu dia kata so boleh lah nak buat lah. Lepas tu next step nak buat macam mana? Next step kita buat plan lah. Buat plan, bayar dekat arkitek, pelukis plan tu, submit majlis. Nak tunggu majlis tu pula 2 bulan. Sebab proses dia tu lama tau. Daripada penyediaan plan tu sehinggalah kita nak submit, sehinggalah kita nak hantar LPPSA, kadang-kadang makan masa ke 2 ke 3 bulan juga. Which is tiba-tiba dalam masa bulan yang ketiga tu kita memerlukan keuangan dan kita nak ada cepat keuangan, kita macam tak ada fikir lain dah, kita terus nak buat pinjaman peribadi. Kalau pinjaman peribadi kan macam kerajaan kan dia potong directly, benda tu appear dekat statement penyata gaji you all. Jadi benda tu akan diambil kira. Jadi yang tadi tu dah ngam-ngam boleh kelayakan 500,000 ada, you pun nak buat rumah 500,000, submit pun 500,000. Lepas tu along the way tiba-tiba you pergi buat pinjaman nak beli iPhone 13 kan. Macam tu. Habis. Okay. So maknanya itu pun adalah salah satu sebab lah yang menyebabkan sebenarnya loan anda LPPSA tu tak dapat penuh sebenarnya. Alright. So kita go kepada poin yang nombor 4. Poin yang nombor 4 ni pernah berlaku kepada klien kami. Which is dia nak mohon masa tu dalam 400 berapa? Dalam 400. Dia nak mohon 400 tapi dia hanya dapat layak 380 sahaja.
380 saja. Ini adalah disebabkan oleh faktor umur. Betul. Bila makna kalau kita makin meningkat usia kita, dia bukan disebabkan oleh kita dah nak pencen tu, tak. Tapi disebabkan oleh insurans yang tinggi. Bila insurans yang tinggi, dia akan buat pengiraan tau daripada kita punya loan untuk binaan kita tu, dia campurkan dengan insurans tu, dia akan tengok kita punya ansuran bulanan. So daripada ansuran bulanan tu dia akan ada dia punya maksimum dia. So kalau kata dia melebihi daripada maksimum yang dibenarkan tu, so that's why lah dia punya pinjaman tu kena dikurangkan. Okay, so bagi anda yang dah sah jawatan, umur dalam lingkungan 30-40, cepat-cepat gunakan waktu ini. Jangan tunggu nanti berumur sangat 50. Jangan tunggu sampai umur 50 macam tu baru nak buat rumah. Sebab apa? Sebab nanti relatively kelayakan naik, kelayakan you all naik, tapi harga barang pun dia selaras naik juga. End up saiz rumah tu lebih kurang sama je. Masa you all nak buat umur 40 tahun, you all entitled maybe dalam 3,000 square feet. Lepas tu tunggu sikit, nanti umur 45, tiba-tiba kira-kira balik, kos tu dah naik, entitled pun sama juga, 3,000 square feet juga, sama je. So kena cepatlah. And lagi satu, kalau kata LPPSA ni dia ada insurans. Bila ada insurans tu, lagi berusia kita, lagi meningkat usia kita, lagi tinggi insurans dia. So kita kena cepat buat decision. Kalau kata kita dah nak buat banner rumah impian kita kena buat keputusan yang cepat. So kalau kata betul anda adalah umur 50 tahun ke atas, so inilah masanya sekarang daripada anda kerugian nak tunggu 55, contohnya orang kata tunggu lagi 5 tahun lah nak pencen baru nak banner rumah. Nanti kalau lagi 10 tahun nanti kan susah nak pulang balik antara tempat kerja kita dengan kampung. Sebab kita mungkin bila pencen kita nak duduk kampung kan. Kita duduk fikir macam tu. Tapi makin kita meningkat usia, dia bukannya sikit-sikit tau insurans dia tu. Dia kalau kata lagi kita nak pencen, lagilah dia punya tinggi dia punya insurans tu. Kalau kerajaan dekat-dekat nak pencen, rasa tak payah pakai LPPSA, you tunggu pencen tu pakai gratuity je buat rumah. Lebih jimat. Okay. Alright, so itu adalah poin yang nombor 4. Poin yang menyebabkan sebenarnya kita punya loan tu tak dapat penuh sebenarnya. So kita go kepada poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah dalam BQ tu kita masukkan kerja-kerja yang tidak dibenarkan oleh LPPSA. Bukan semua kerja yang dibenarkan dalam LPPSA ni. So anda kena tahu kerja apa. Okay. So dekat sini penting kena tahu. Dia nak cari, dia nak appoint kontraktor tu, kalau boleh cuba tanya kontraktor tu, you dah pernah buat ke tak untuk pinjaman LPPSA. Kalau boleh dia dah pernah buat dalam 4-5 biji, okay, steady. Maknanya dia dah tahu asam garam bagaimana nak deal dengan LPPSA tu. So kalau kata kerja-kerja tu dimasukkan and anda buat pinjaman dekat situ, dia akan potong dah awal-awal kerja-kerja tersebut. Kerja-kerja dia adalah pertama, pelan tak boleh dibawa masuk ke dalam ni. Ke dalam untuk permohonan LPPSA tidak dibenarkan. Jadi macam dulu kan kita selalu dengar orang cakap, saya nak buat rumah, saya tak nak bawa keluar 10 sen pun. Semua saya nak pakai pinjaman saya. Benda tu tak masuk akal tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Sebab pelan tu kena lulus dulu. Barulah kita boleh mohon kepada LPPSA. Selagi pelan tu tak lulus, macam mana kita nak mohon kepada LPPSA? So that's why lah sebenarnya kita kena ada simpanan kita at least sebenarnya untuk 2 kerja ni. Satu kerja adalah untuk kita punya plan kita tu. Yang kedua, kalau kata kita memerlukan kerja tanah, maknanya nak kena tambak ke, nak kena ratakan ke, itu sebenarnya kos awalan yang perlu kita ada untuk diperuntukkan sebelum kita dapat membina rumah impian kita tu. Kalau melibatkan cerucuk tu dia sebenarnya sebahagian part of structure juga. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kata kerja-kerja tanah, kita nak buat retaining wall lah, lepas tu kita nak tambak lah, lepas tu kita nak buat longkang untuk keliling kita punya boundary tu lah, itu tidak dibenarkan masuk dalam kita punya sebut harga tersebut. Okay. So selain daripada itu juga, antara lain yang tak dibenarkan adalah
binaan yang tidak bersambung dengan rumah kecuali pagar lah. Kalau kata pagar tu dibenarkan. Pagar tu dibenarkan. Tapi kalau kata binaan dan rumah, contoh porch, porch tu tidak bersambung dengan rumah, tidak dibenarkan. Okey. Walaupun benda tu ada dalam plan yang kita submit kepada majlis tu. Plan majlis dia memang luluskan je, tak ada masalah. Tapi LPPC tak meluluskan kalau kata porch tu dia tak attach dengan kita punya bangunan rumah tu. So dia akan potong dah dekat situ. Kalau kata kita peruntukan dekat situ 30,000, 30,000 lah dia potong dekat situ. So that's why lah antara sebabnya kita punya loan kita tak dapat kelulusan penuh. So selain daripada tu, kita masukkan juga benda-benda yang berkait dengan perabot yang mudah alih. Benda yang boleh dibuka dan dipasang, dialih-alih macam tu. So dia contohnya adalah perabot mula alih, lepas tu kita masukkan almari, lepas tu kita masukkan aircon. Solar pun tidak dibenarkan. Dalam untuk ketika ini tak tahulah nanti in future kalau kata solar tu adalah one part of rumah, mungkin nanti LPPSA dia akan revise balik lah. Tapi buat masa sekarang ni dia masih tidak dibenarkan untuk diletakkan di dalam sebut harga untuk kita submitkan kepada LPPSA. So at least anda tahulah sedikit sebanyak apa perkara yang tidak dibenarkan masuk dalam LPPSA, dalam sebut harga untuk kita submit kepada LPPSA. So that's why lah kami cakap kalau kata anda nak banner rumah and anda adalah kaki tangan kerajaan yang memerlukan loan LPPSA, anda kena cari kontraktor yang betul-betul mahir sebenarnya, tahu selok belok sebenarnya bagaimana nak berurusan dengan LPPSA. Alright. Okay. So kita dah beritahu dah 5 poin ni. Semoga dia dapat memberi manfaat kepada anda bagaimana sebenarnya anda nak mengatasi masalah loan tak dapat penuh ni. Sebab ialah kita dah keluar duit awal kan. Kita dah keluar duit awal, lepas tu and yet tiba-tiba kita tak dapat. So kita akan rasa sangat frust. Lepas tu kita pun marah. Sebab apa orang tak advise kita awal-awal. So kalau anda merasakan perkongsian kami ni bermanfaat kepada anda dan dia bermanfaat kepada orang lain, kami minta anda untuk sharekan juga kepada rakan-rakan anda supaya mereka pun mendapat informasi yang sama seperti apa yang anda dapat pada malam ni. Kita dah berada di hujung live kita pada malam ini. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok, tapi kita just nak remind flash sale masih lagi berlangsung sehingga pukul 11.59 malam ni, berbaki satu saja. So kita menunggu siapa yang bertuah yang satu ni. Satunya yang bertuah untuk masuk. Boleh dapatkan di laman web kami www.farhabina.com. Dekat situ ada option flash sale, tekan dekat situ saja. Sebab besok ataupun the moment 50 plan tu habis, option tu kita akan buang lah. So and jangan lupa join grup Telegram kami di banner Plan Impian. Okey, itu saja daripada kami untuk malam ni, daripada Cik Yat dan juga Cik Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.